Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan tunjukkan experimental procedure untuk eksperimen steel heat treatment, iaitu quenching dan tempering. So depan saya ni ada 6 sampel. Ni adalah plain carbon steel. Okey, sampel ni kita akan masukkan ke dalam furnace untuk melalui proses quenching. Jadi furnace akan dipanaskan pada suhu 900 degree C. Sebelum kita masukkan sampel ni ke dalam furnace, pastikan semua mematuhi piawaian keselamatan yang telah ditentukan. Make sure pakai glove dan juga pakai Google. So, kita buka furnace ni. Kemudian kita tutup. Kita biarkan sampel ni selama 30 minit. Selepas 30 minit, kita keluarkan sampel ni. Tapi sebelum tu, depan saya ni ada 2 bika. Satu mengandungi air, satu lagi mengandungi minyak. So, pastikan keselamatan dijaga. Satu sampel kita akan keluarkan dan masukkan dia ke dalam air. Manakala satu sampel lagi, kita akan masukkan dia ke dalam minyak. Satu sampel lagi kita letakkan di dalam luar. Kita panggilkan dia sebagai air cooling. Manakala 3 lagi sampel ni kita gunakan untuk preparation bagi tempering process. So ketiga-tiga sampel ni kita ambil, kita masukkan ke dalam air, water quench. Tutup dan tunggu sehingga sampel sejuk. Okay, untuk tempering process, kita ambil balik 3 sampel daripada water quench tadi. Okay, 1, 2, 3. Okey, 3 sampel ni kita ambil balik. Satu sampel kita akan panaskan balik ke dalam furnace dengan suhu 300 degree C. Manakala sampel kedua ni kita akan panaskan balik dekat furnace dengan suhu 450 degree C, dan sampel ketiga ni kita jadikan sebagai rujukan. Okey, depan saya sekarang ni ada 6 sampel. 3 adalah sampel quenching, yang 3 lagi adalah sampel tempering. So quenching ni tadi kita ada air cooling, kita ada oil quench dan juga water quench. Manakala yang ni adalah sampel tempering, ni sebagai reference, rujukan. Yang ni yang kita panaskan pada suhu 300 degree C, yang ni kita panaskan pada suhu 400 degree C. Okey, jadi sampel-sampel ni kita akan analisis dia dari segi mikrostruktur dan juga hardness. Jadi kita akan dapati apa efek proses-proses yang kita buat tadi terhadap sampel-sampel ni. Jadi sebelum kita pergi ke proses analisis mikrostruktur dan juga hardness tu, dia terdapat satu proses yang kita namakan sebagai sample preparation. Jadi sampel ni perlu melalui beberapa proses sebelum kita dapat analisis microstructure dan juga hardness dia. Untuk proses mounting ni, first kita letak dulu sampel ni dekat dia punya chamber ni dan kita turunkan dia. Lepas tu depan saya ni dipanggil mounting compound. So kita akan masukkan sedikit mounting compound ni ke dalam chamber ni. Okey, lepas 30 minit kita buka lock ni, cover ni. Kemudian kita naikkan dia punya platform. So ni adalah sampel selepas kita mounting dia. Okey. So proses seterusnya kita panggil dia sebagai grinding and polishing. So untuk proses grinding ni kita gunakan 3 jenis grit kertas pasir.
Satu 180 grit, yang kedua 320 dan yang ketiga 300. So basically wheel speed dia kita set dekat 300 rpm. Okey. So untuk setiap kertas pasir tu, kita punya masa untuk grinding tu adalah selama 60 second. Okey. Untuk proses seterusnya kita panggil polishing proses ni. So kita ada dua jenis polishing kat sini. Dia panggil rough polishing dengan fine polishing. So untuk polishing yang pertama ni kita guna red fat cloth. Dia biasanya digunakan dengan diamond suspension. Dalam kes ni kita guna 1 micron diamond compound ditambah dengan micro extender. So 1 micron diamond compound ni kita akan spray pada permukaan polishing cloth ni bersama dengan micro extender. Kemudian tekan on kan mesin tu. Cut. Lagi. Untuk polishing yang kedua kita gunakan imperial cloth. Biasanya kita akan gunakan bersama-sama dengan colloidal silica 0.05 micron. Okey, proses terakhir dalam sample preparation ni kita namakan sebagai etching. So untuk sampel carbon steel ni, solution yang kita gunakan adalah 2% nitrile. Okey. So 2% nitrile ni kita akan apply dekat atas permukaan sampel. Kemudian selama 2-3 second terus basuh dia. Kemudian kita keringkan sampel ni dan sampel ni dah sedia untuk dianalisis bagi microstructure analysis dengan menggunakan mikroskop dan juga harness menggunakan micro viscous harness.